apa Nabi SAW itu, ya Allah, engkau berilah kebaikan kepada sesiapa saja yang berbuat baik. Dan kau musnahkan ataupun kau rosakkanlah, engkau terukkanlah dia, engkau susahkanlah bagi orang yang menyusahkan orang. Gitu. Okay, boleh. Itu doa Nabi SAW. Doa itu bukan untuk pemimpin yang gitu. Kita adalah pemimpin. Pertama sekali, sekurang-kurangnya kita adalah pemimpin untuk diri sendiri. Memimpin hati kita untuk tergerak ke arah kebaikan. Memimpin lidah kita untuk berbicara perkara-perkara yang baik. Memimpin fikiran kita untuk berfikir perkara-perkara yang positif. Kan? Kita adalah pemimpin. Baik. Hati yang baik, apabila dia tengok ahli maksiat pun dia nampak kebaikan. Pagi tadi baru saya dapat pesanan daripada satu orang seorang ustaz. Satu orang alim. Orang soleh. Dia orang masih muda tapi dia orang soleh. Pada saya lah. Saya kagum dengan dia. Dia kata hati yang baik, kalau dia melihat ahli maksiat pun, dia tetap dapat kebaikan. Dia dapat kebaikan daripada situasi dan suasana. Tapi orang yang hatinya jahat, orang yang hatinya tak baik, duduk bersama dengan orang soleh pun, Allah akan buka mata dia untuk melihat keaiban. Jadi nak kenal diri ni baik ke tak baik senang je. Kalau kita duduk dalam satu masyarakat, kita pergi walimatul urus, contoh kan. Ustaz-ustaz dulu-dulu selalu sebut tentang walimatul urus. Kita masuk je walimatul urus tu, kita dengar adanya karaoke lah kan. Dia punya apa, lagu, kita masuk-masuk je kita dah nampak keburukan. Kata orang-orang soleh di kalangan kita ni, siapa yang hatinya baik, dia masuk dalam suasana maksiat, dia nampak kebaikan. Bukan tengok maksiat itu baik. Faham tak? Faham tak maksud dia? Jangan dah cakap makcik tu karaoke yang tergelik-gelik dekat depan tu baik. Tidak, yang tak baik kena kata tak baik. Tetapi di celah-celah tidak baik tu mesti kita dapat kebaikan. Kalau hati kita hati yang baik. Jadi ustaz kata, ustaz saya kata, orang baik dia pergi mana-mana pun dia dapat kebaikan. Orang yang tak baik dia pergi mana-mana pun dia dapat yang tak baik. Itu yang pertama. Yang kedua, nak kenal diri ni baik ke tak baik, dia pergi ke sesuatu majlis, apa yang dia dapat bawa balik. Kalau dia bawa balik kebaikan, maka dia adalah orang baik. Kalau dia duduk dalam majlis ceramah, majlis ilmu, majlis kuliah, duduk dengan orang alim, orang soleh macam mana pun, tetapi dia balik, dia bawa yang tak baik. Dia jumpa yang tak baik. Maka dia kena tahu bahawa dia adalah orang tak baik. Senang saja kan, betul? Benda tu bersifat fitrah. Baik, insya-Allah. Biasanya ada kalam daripada Zaid kan, kalamul bad'u disebut kan, kalam pembuka kan, ataupun iftitah kan, pembuka kata daripada Zaid. Tapi saya minta maaf kepada Zaid, hari ni saya gila kuasa sikit kan, saya rampas terus kan. Zaid, maafkan saya sebenarnya. Boleh Ustaz. Sebenarnya saya kena beritahu lah situasi apa sebenarnya. Saya nak minta maaf kat kawan-kawan semua. Laptop saya sendiri dia dah sakit. Jadi saya pakai laptop isteri saya. Jadi pagi ni pula dengan WhatsApp-nya tak boleh buka dekat laptop. Dengan Telegram-nya nak kena update. Jadi saya cakap Masya Allah dah dekat pukul 9. Time ni pula aku nak suruh update lah. Lepas tu update fail pula tu. Dah lah dia suruh update. Saya hantarkan Zaid punya kiriman tu kepada WhatsApp isteri saya sebab dekat laptop dia, hantar ke sini kan. WhatsApp tak boleh buka pula. Buka Telegram, hantar ke Telegram kena update. Jadi saya minta maaf lah. Lepas tu saya tengok dah pukul 9. Jadi bismillah, saya pun kan kerja aja. Mujur saya ada isyarat daripada tonto kan. Ada tonto tadi betul. Okey ustaz dah masuk. Okey, nampak. Jadi terima kasih kepada pengawas kerana maklumkan kehadiran ustaz. Kita harap tu pengawas yang baiklah. Pengawas yang baik, bukan pengawas yang cover Dia ada pengawas yang cover tau. Woi. Cikgu datang. Kan? Mana dia cover kemungkaran Allahu akbar.
Baik, insya-Allah. Pagi ni kita teruskan amalan kalian. Korang memang tiap-tiap pagi baca waqiah ke setiap hari? Setiap Jumaat ke atau setiap pagi? Setiap Isnin dan Rabu, Ustaz. Itu Ha? yang nampak. Macam mana? Isnin dan Rabu tu yang nampak. Isnin dan Rabu Ya, diprogramkanlah Isnin dan Rabu. pagi. Pagi bersama kawan-kawan. Baik, insya-Allah. Isnin dan Rabu. Baik, alhamdulillah manusia macam inilah. Kalau tak diprogramkan kita leka kan. Bila diprogramkan kita dapat manfaat dia. Macam ni kalau tak diprogramkan nak ngaji Quran 1 jam tak adanya. Kan? Tak ada maunya orang Perak kata, kan? Tapi bila diprogramkan boleh pula ikut kan. Insya-Allah. Itu keadaan dia. Baik. Kepada rakan-rakan ustaz yang berada dekat dalam Zoom kita pada hari ini, kan? Semoga yang baik tu kita kongsi-kongsikan. Allah SWT jadikan kita sebahagian daripada ahli Al-Quran. Masih ada lagi yang bersedih tentang kehilangan almarhumah Sarah? Kan? Tak perlu sedih. Sedih, Ustaz. Saya bergembira. Sepatutnya bergembira. Tak perlu sedih. Yang korang semua bersedih kenapa? Bergembira. Itu berita Sedih gembira. untuk anak-anak dia. Sedih untuk anak-anak dia. Tapi Allah Akbar. Semoga Allah SWT terima. Saya baca satu artikel kematian yang menghidupkan. Kan? Mati satu orang tapi menghidupkan hati-hati yang mati. Kematian yang menghidupkan kita sebut. Baik. Dan saya pun tak ikut perkembangan sangat, kan? Tetapi saya tak ikut perkembangan, cuma kita umum lah. Kita umum tengok keadaan frontliner kita, keadaan doktor-doktor. Saya ada kawan-kawan dengan doktor-doktor dengan frontliner doktor yang dekat ICU dan sebagainya. Jadi saya berdepan dengan geng, minta maaf kalau dalam ni ada yang anti vaksin, minta maaf, maafkan saya, kan? Kalau ada yang anti vaksin, saya minta maaf. Saya tak marah you all. Yang anti vaksin silakan. Saya tak paksa, kan? Okey, yang anti vaksin silakan teruskan dengan vaksinnya. Tapi yang ambil vaksin, yang rasa kepentingan vaksin teruskan. Sebab manusia ni Allah jadikan dia berbeza, kena saling hormat menghormati. Yang tak bagusnya adalah saling caci mencaci. Boleh? Caci mencaci. Yang siap ada gelang merah pun dia, saya nampak. Saril okey Saril? Okey Ustaz, alhamdulillah. Saril itu gelang apa? Salin. Mulut dakar. Kuarantin. Karantin tapi bukan positif kan? Alhamdulillah, insya-Allah tak. Baik, jiran saya depan ni anak dia positif duduk taska. Semalam dah kecoh dah kat taman saya ni. Kan? Ada 2 rumah. Masya-Allah. Jadi saya cakap apa tadi? Yang anti vaksin ke apa, yang penting kita jaga adab. Sekarang ni jaga je adab, hormat menghormati antara satu sama lain. Saya kena ambil kesempatan ni selain daripada kita baca Al-Quran, pastikan lidah kita ni sesuai dengan lidah Al-Quran. Kita cakap yang baik-baik saja. Kepada anti vaksin, kita raikan dia. Dia ada sebab kenapa dia anti. Dia ada kajian-kajian dia tersendiri. Kepada yang suka vaksin, kan, yang tak sabar-sabar, kan, vaksin kali pertama, tapi sebab tak sabar nak balik kampung, dia kata ni nak vaksin yang kali pertama ke apa? Kali kedua terus boleh tak cik? Itu lagi luar biasa, kan? Kali ke apa? Saya nak yang kali kedua terus boleh. Cocok yang kedua dulu, yang pertama nanti lepas saya balik kampung, boleh? Tak boleh pula, dia kena satu-satu. Macam-macam cara. Baik. Pada yang sehaluan dengan saya, sehaluanlah dengan saya. Pada yang tak sehaluan dengan saya minta maaf. Mak saya telefon bila nak balik kampung, saya kata mak, saya minta maaf, tunggu reda dulu, kan? Tunggu reda dulu. Nanti dah reda-reda, nanti kita balik kampung lah, kita berkumpul. Sebab ada kawan saya dari Pahang, dia nasihatkan saya, dia kata jangan jadi macam dia. Sebab dia buat, saya cerita tak pasal surprise balik kampung tu? Oh, yang tak cerita. Belum Ustaz. Belum Ustaz. Belum.
Saya rasa saya dah cerita Zaid Dia orang tak masuk kot masa saya cerita Zaid. Macam mana Zaid? Mungkin cerita pada Zaid je. Zaid je ni. Baik, dengar kisah-kisah ni moga menjadi tauladan Moga-moga jadi tauladan, bukan menakut-nakutkan. Kita pun tak tahu, benda tak nampak. Jadi kawan saya ni orang Pahang. Dia kata dia nak balik kampung lah, nak berbuka puasa bulan Ramadan. Kan kita kan Ramadan macam mana pun cari ruang untuk berbuka puasa dengan anak soleh kan. Mesti nak meraihkan ibu bapa Tapi mak bapak dia kata tak payah balik kampung. Kan dekat Kuantan dah ada kes. Bapak dia kata tak payah balik kampung. Dia kata nanti balik kita orang adik-beradik balik Berlombok untuk berbuka puasa. Tapi dilarang oleh mak bapak dia, tak payah balik kan. Nanti dah okey-okey nanti baliklah. Tapi dia nak buat surprise. Buat surprise kan macam sekarang kan dunia surprise, terkejut kan. Jadi buat surprise adik-beradik. Jadi baliklah berbuka Berlombok, solat tarawih dan sesama. 2 hari, 3 hari balik ke Kuantan semula. Dia demam. Demam, sakit badan, sakit kepala. Rupanya satu pejabat dia ada 7 orang. 7 orang yang ada simptom yang sama, demam, sakit kepala. Pergi klinik lah, dah tak tahan sakit kepala tu, pergi klinik. Kemudian pergi swab test, ke-7-7-nya positif. Satu pejabat, ke-7-7-nya positif. Baik, apakah rekod catatan ke-7-7-nya adalah sama. Pada minggu yang sama, ke-7 orang tu balik kampung masing-masing untuk berbuka puasa. Sebelum balik kampung, mereka singgah ke satu majlis berbuka puasa anjuran kawan-kawan alumni. Secara tertutup. Anjuran kawan-kawan alumni, mungkin alumni sekolah dia ke, dia tak beritahu dia kata alumni buat majlis buka puasa secara tertutup. Maka dia pergilah dalam sekitar 20-30 orang. Berkumpullah 20-30 orang, mungkin kawan kelas dia ke, kawan kuliah dia, wallahu alam. Lepas tu senang cerita, daripada kluster dia saja ada 79 orang yang kuarantin. 79 orang yang border antara positif dengan negatif daripada mereka. Jadi dia kata itu tak kisah dia tu. Yang penting masa ayah dia nak ditolak, ayah dia, kawan-kawan saya inilah, ayah dia nak masuk hospital, mak dia masuk hospital. Ayah dia hantar WhatsApp dekat anak-anak dalam keluarga, terima kasih anak-anak kan. Hadiahkan ayah dengan Umi. Apa dia kata? Terima kasih sebab buat balik virus, kata dia. Terima kasih anak-anak sebab buat balik virus untuk ayah dengan Umi. Agaknya mungkin ayah dia marah kan. Ayah dia kata jangan balik kan. Anak-anak ni kan ialah. Tapi alhamdulillah kedua-duanya sihat Kedua-duanya dapat balik ke rumah semula. Tapi apa dia pesan, dia kata tolonglah, dia kata beritahulah pada kawan-kawan. Dia kata tolonglah, dia kata. Kata tolonglah beritahu pada kawan-kawan kan. Jadi saya pesan benda yang samalah sebab tak nampak. Jadi kalau tuan-tuan kata ustaz pun takut virus, ustaz pun takut mati. Memang saya cakap saya takut. Dah senang. Okey. Jadi jangan jawab-jawab, jangan kata siapa cakap aku takut mati, kau tu yang takut mati sebenarnya, tak payah. Kan? Pendekkan kata-kata, ustaz pun takut virus, ya. Kan? Syirik ustaz, anggut je. Tapi kita tahu kita bukan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil langkah berjaga. Boleh baik. Kalau tanya tentang vaksin ke antivirus ke, baik saya share sikit. Siapa yang pernah tengok boleh type 2 dekat bawah, siapa yang pernah tengok artikel ni, minta maaf, dokumentari sangat penting untuk akhir zaman ni. Satu kajian yang sangat bagus. The Arrival. Siapa pernah tengok? Zaid pernah tengok? Zaid angguk tu pernah tengok Okey, siapa yang pernah tengok The Arrival? Lama kan dulu punya ustaz kan? Ya, lama dah. Dia ada hampir 60 siri. Oh. Lepas tu dinasihatkan tengok dari siri satu. Jangan langkau-langkau, nanti tak faham. Baik, cari balik dekat YouTube banyak kan, cari The Arrival dan tengok perlahan-lahan, tengok satu dan kalau tak faham ulang balik, fahamkan satu siri sebab benda ni kalau tak faham dia jadi fitnah. Kalau tak faham fitnah, kalau faham dia jadi kita punya satu guidance. Okey.
Nabi SAW beritahu akan sampai satu ketika kematian mengejut. Maka ketika tu jangan gelabah. Memang Nabi dah sebut dah. Akan sampai satu ketika manusia berbunuh-bunuhan kerana harta. Ketika tu, masa tu akan sampai sebab benda ni disebut oleh Nabi SAW As-Siddiq yang benar. Tidak mungkin dan mustahil Nabi SAW berdusta. Maka percaya saja, oh masa tu telah sampai. Masa tu telah sampai. Semalam saya tengok dekat apa, dia orang dah mula viral kan mesin oksigen. Murah je, 3,900 untuk 10 liter. Dulu mesin penapis air, betul lah. Dulu kita minum air sungai, air telaga, air perigi, relax je kan. Hidup je atuk nenek kita, lagi lama umur dia, 80 tahun, 90 tahun. Lepas tu zaman minum air klorin pula kan, air dia kena rawat. Kemudian up sikit zaman air mineral. Kena pakai penapis air yang dulu tadah je. Sekarang dah pakai mesin, ada water cooler, ada water heater, sejuk panas. Lepas tu siap yang keluar air, lebih moden, lebih moden. Baik, itu tentang air. Sekarang dah keluar mesin untuk bernafas pula. Kan? Mesin oksigen. Jadi kumpul modal, duit ada lebih beli. Oksigen pun dah jual dah, kawan-kawan, masya-Allah. Boleh. Jadi itu zaman dia. Siapa yang banyak baca Al-Quran, Allah SWT akan bagi dia kefahaman dari masa ke semasa. Dia faham. Baik, yang tadi tu tolong type dekat sini ke apa, topik The Arrival, tolong tengok. Tengok, lepas tu jangan jadi ahli apa? Ahli teori konspirasi. Yes, dunia ini adalah konspirasi. Siapa cakap dia bukan teori konspirasi? Oh, ustaz pun ahli teori konspirasi. Siapa yang boleh menafikan? Ini memang konspirasi. Tetapi macam mana kita nak protect diri kita daripada konspirasi? Macam mana kita nak elon? Bahasa orang Melaka cakap nak mengelonkannya kan? Faham tak maksud saya? Kalau pergi dayung sampan dekat sungai dengan dayung sampan dekat laut, kan lain caranya. Betul? Itu je maksud saya. Macam mana kita nak duduk dekat zaman ni, dalam kadang kita nak selamatkan diri kita, nak selamatkan akidah kita, nak selamatkan kefahaman kita. Yes, this is konspirasi. Kita tahu. Tetapi kita tidak terkesan dengan konspirasi ni. Boleh faham? Kan? Saya pernah dengar satu orang dari NASA, dia kursus, orang Melayu Negeri Sembilan, dia kursus, dia pergi ke NASA. Dia pergi ke NASA sanalah. NASA tu apa, tempat di US sana tu kan. Jadi dia jumpa, apa dia kata tau? Dia jumpa manual serangan World Trade Center. Amazing right? Orang Malaysia, dia pergi, dia tersesat kat dalam tu, dia terjumpa manual serangan World Trade Center. Ingat tak World Trade Center? 10 September yang kena gempungan apa pesawat tu kan? Dia terjumpa manual serangan tu. Jadi Allahu Akbar. Kan? So jangan apa? Jangan gelabah. So tenang-tenang saja, kita masih ada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan oleh kerana kita ni orang awam, kita tak reti bahasa Arab pun kelang kabut kayak ayam, kan? Kita baca Quran pun tengah terbalik, jadi sabar-sabar sikit, kan? Jangan melenting-lenting. Kita ada penaung kita adalah mufti, kan? Mufti-mufti kita, jadi menghormati mereka. Kan? Boleh. Boleh ya? Jangan mendahului mufti. Itu nasihat saya lah, kan, nasihat saya untuk diri saya, ahli keluarga saya dan semua. Jangan mendahului orang-orang pemerintahan atasan, mufti dan sebagainya. Kerana mereka nak buat keputusan bukan satu perkara yang mudah, kan? Bukan perkara yang mudah. Tapi yang kita hormat dan respect, walaupun dicaci, dimaki, dihina, dihentam, mereka relax, bertenang. Itulah nama dia apa? Haibah. Apa nama? Disebut dalam bahasa Arab haibah. Dia tak goyah, kan? Dia tak kongkah, dia tak beralih pendirian dia, sebab dia bukan bersendirian. Dia bersama dengan jemaah pembuat fatwa. Kena faham tu. Bukan tiba-tiba lepas tu yang kena serang siapa? Yang kena serang mufti seorang je. Kan? Mufti ni, mufti tu, mufti ni, dia kata macam-macam lah, tomahan bunyi-bunyian yang tak sepatutnya, kan? Disamakan mufti dengan haiwan, syaitan bisu lah, syaitan berbicara lah, syaitan berjoget lah, macam-macam. Jadi jangan ada satu orang pun dari kalangan kita, di kalangan 33 peserta kita pada pagi ni, yang terlibat dalam perkataan-perkataan yang tak senonoh tu. Boleh janji pada diri sini, kena ingat, mufti adalah dia ketua kepada segala ulama'-ulama' yang duduk berbincang satu meja,
keluarkan fatwa ni, kalau macam tu macam mana, hadis tu macam mana, kedudukan hadis ni macam mana, apa pendapat ni pula, apa pendapat. Maka setelah dibicarakan sesuai dengan waqi', iaitu tempat di Malaysia ni, maka baru dari keluar satu keputusan. Boleh faham baru faham. Okey, baik, itu keadaan dia. Baik, semoga Allah SWT selamatkan kita dari fitnah yang datang dan daripada fitnah yang keluar dari diri sendiri. Fitnah lidah. Baik, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Saya nak bacakan surah Waqiah sama-sama ke, ataupun Zaid ada apa-apa cadangan? Kita Waqiah kita dah habis semak, kita nak ulang balik ke, ataupun kita baca kemudian kita pergi ke surah lain? Macam mana? Memandangkan Waqiah ni memang kita dah jadikan ataupun nak jadikan juga aktiviti mingguan. So boleh tak kalau hari ni kita sediakan untuk kita ni lah, kita ulang lagi sekali Waqiah. Lepas tu baru kita masuk ke surah-surah tu semua. Baik, boleh. InsyaAllah. Surah apa nanti type dekat bawah. Nak semak surah apa kan? Surah Fatihah saya anggap semua selesai. Kita dah test surah Fatihah itu kan. Saya anggap semua selesai. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seorang 5 ayat boleh? Okey. Kita mulakan dengan Zaid lah. Saya mulakan, Zaid sambung. 5 ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaid. Jadi Ustaz tengah tekap pula. Boleh. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Amirul, sambung terus. Tak payah bismillah, tak payah auzubillah. Terus sambung. Fakanat sab'um bassa wa kuntum azwajan salasa wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun. Said Arif. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin wa la surim maudunah. Lagi Boleh kot doktor, lagi 5. betul ya Ustaz Rasa Ustaz ni kot, Ustaz mute tapi tutup video, takut ada ni kot, Atroman datang ke apa ke. Takut kan nanti sambung kata pandai lah. Minta maaf. Kan? Ini pagi ni mak Atroman masuk. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, minta maaf saya. Khairul, mana Khairul? Ada Khairul? Silakan Khairul. Ada Ustaz. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun biakwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Muhammad Akramul. Wa lahmi tayrin mimma yastahun wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun
jazaa'an bima kanu ya'malun. La yasma'una fiha lagwan wala ta'sima. Baik, saya minta maaf, saya ingatkan apa nama kaf, saya perasan maknun. Ka'amsalil lu'lu'il mak. Dia ada dia maknun kan. Tadi siapa yang mula-mula tadi? Allahumma Amirul. Amirul tadi ustaz dengar sebutan fakanat haba'an mumbatha. Yang itu ustaz tak jelas. Mungkin ustaz yang lain ke ataupun siapa Amirul tersasul kat situ. Boleh tak Amirul ulang balik sikit yang tu, yang 6 tu. Boleh. Ayat 6. Okey, ayat 6 Ustaz. Baik. Fakanat haba'um bassa. Okey. Haba'am bassa. Haba'am bassa. Taba apa macam? Fakanat haba'um bassa. Fakanat haba'um bassa. Okey, siapa nama? Amirul tengok Ustaz. Kan? Haba'am bassa. Haba'am bassa. Sebab Amirul dia terus shortcut. Haba'um bassa terus. Dia ada haba'am bassa. Baik, kalau dekat situ tengok tadi kaf. Tadi Ustaz tegur Akramul ke apa? Kaf kan? Betul? Dekat sini ta. Dia sebut huruf hamas. Yang dia ada macam ada bunyi sikit. Fakanat. Biasa kalau kita baca kampung dulu kecil fakanat haba'am kan. Tapi kita upgrade sikit untuk tahun 2021 ni. Fakanat haba'am mumbassa. Amirul berlatih yang tu haba'am mumbassa, boleh kalau ada pensel ke apa tanda kat situ, nanti berlatih sebut. Yang lain-lain Ustaz puati. Maknanya dekat situ ada 2 huruf hari ni kita belajar, ta dan juga kaf yang bertanda sakin. Tanda mati. Dan fakanat haba'am mumbassa. Tadi yang kedua ka'amsalil lu'lu'il maknun. Okey, macam mana sebut huruf kaf? Macam itulah keadaan dia mati. Ka buka mulut, macam tu juga masa dia mati. Maknun. Baik. Jazakallah. Sambung. Andar Musa. Illa kilan salaman salama wa ashabul yamini ma wa ashabul yamini ma ashabul. Andar. Ya. Andar ni nama apa? Betul Andar, Ustaz panggil Andar. Anhar. Memang tulisan nama macam tu tapi sebut dia lain Dia silent D. Oh, silent D Maknanya dia kalau silent ni kita sebut apa Kalau dalam tajwid sakta. Anhar. Serius Serius. Macam mana kau tahu macam tu? Mak saya panggil macam tu. Anhar. Ibu suruh mak kau sebut cadar. Mak saya sebut gebor. Gebor selimut. Memang habis lah tu. Kan? Mungkin dia Yalah Anhar. Ya saya. Baik. Ustaz sebut Andar Andar, saya ingat Andar ni Andar tu Andar ataupun bahasa Hindi Andar. Sekejap. Apa baca tadi? Tengok Andar, tengok Ustaznya mulut. Andar lagi, Anhar.
Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Yang tu nanti berlatih. Sambung terus. Fi. Fi sidrim mahdud. Mahbub. Fi sidrim mahdud. Baik, kemungkinan kita tak habis hari ini surah Waqiah. Nampak gaya yang tak habis, tapi tidak mengapa. Tidak mengapa. Yang penting kalian dapat sesuatu yang mahal. Dekat situ ada sambil-sambil boleh sambil-sambil benda ni nanti Allah akan komplit. Dekat tangan saya ni ada satu buku Iqra ni, ini susunan pada bapa saudara saya, Ustaz Azmi dari Melaka. Dalam ni dia lengkap dengan tajwid. Lengkap dengan tajwid. Silibus ini yang saya ajar. Saya bacakan dan kita semak sama-sama dengan siapa tahu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan jemaah surau tempat di mana Ibunda Zaid belajar. Macam mana saya boleh kenal Zaid? Macam mana Zaid boleh kenal saya? Melalui mak Zaid. Kan? Saya tak tahu apa Zaid cakap dengan mak dia telefon saya, Ustaz boleh tak ni? Saya cakap boleh, sebab mak Zaid berada dalam kuliah saya. Kita mulakan dengan Iqra. Asalnya saya mengajar bab lain. Tapi bila saya dalam mengajar tu saya selalu sebut Quran. Dia kata, Ustaz, boleh tak kita pindah belajar Quran? Saya kan nak belajar macam mana? Maka kita mulakan dengan Iqra. Iqra berapa? Iqra 1 tau. Iqra 1 daripada makhrajul huruf sebutan. Biasa semua dah tahu dah. Cuma betulkan sebutan je. Pada muka surat, kalau kita mulakan terus pada muka surat 30. Sebut sebutan yang berbeza. Sa, kan? Sa, sya, so. Kat situ. Sebab yang lain semua dah kenal dah. Abata, sajaha tu semua dah habis. Betul saya terus ambil dengan mereka pada muka surat 30 dan latihan perbezaan bunyi di antara huruf. Maka selesai, kita beralih ke Iqra 2. Iqra 2 tentang hukum panjang pendek. Kan, hukum panjang pendek. Maklum orang tua dia baca, masa tu kami belajar surah Yasin dan surah Sajadah, kan surah tu masyhur betul. Jadi saya macam boleh kena migraine Boleh kena migraine dengar mereka baca seorang-seorang surah Yasin. Kan? Tapi bukanlah saya nak merendah-rendahkan, bukan. Nak beritahu ada tanggungjawab besar untuk kita selesaikan. Okey, tapi tak apa. Alhamdulillah selepas kita dah semak Iqra 2, 3, 4, bayang mereka konsisten sekali. Seminggu 2 kali, ada masa tu kita free seminggu 2 kali. Saya free, saya bagi seminggu 2 kali saya masuk dekat tempat tu. Jadi dapatlah kita habiskan dengan segera. Dan sekarang secara baca yang macam ni, sambil betulkan tajwidnya. Sekarang ni alhamdulillah tajwidnya okey, saya puas hati. Cuma seorang dua terkucil. Kita masukkan sambil-sambil baca, kita tengok satu muka surat tu apakah pesanan-pesanan dari Allah Taala tentang satu muka surat tu. Maka itu yang sedang berlangsung sebelum pandemik yang lepas. Allahumma salli ala, sebelum MCO pandemik, sebelum MCO yang lepas, Allahumma salli ala Muhammad, kita baru sampai juzuk 2. Zaid nanti tanya mak. Panggil apa? Mama ke ibu? Ke mak? Mami. Mami serius lah. Okey, nanti tanyalah. Kau punya mami tu kan. Kita baru sampai juzuk 2. Baru sampai juzuk 2. Lama nak habis Okey, alhamdulillah. Baik, hari ni tengok dekat qalqalah. Siapa boleh share qalqalah? Ramai yang tahu ni. Berapa huruf qalqalah? 2 badal. Ba dengan dal. Okay, Ba dengan dal. Fatia kata ba dengan dal. Syira kata ba dengan dal juga. Betul, Syira? Koftah ba jim dal. Fatia jangan, tak kisah. Terima kasih. Fatia terlupa 3. Kan? Yang Fatia, kenapa dia ingat tau? Sebab itu yang dia selalu salah dulu, yang ustazah selalu marah dia. Sebab tu dia ingat 2 huruf tu. Faham tak? Jadi kenangan. Baik. Kejap Anhar ni kata, macam mana ni aku ni boleh gerak ke tak boleh gerak ni kan? Aku dah tersangkut ni. Baik. Sabar. Qaf, ba, jim, dal, kan saya kata masing-masing kena ada sedikit buku catatan khas untuk saya.
buku catatan khas untuk saya conteng-conteng, nak lukis muka saya ke, masa tu nak lukis kereta idaman korang ke, nak lukis korang punya dapur idaman ke, apa tabletop idaman ke, kau conteng je buku tu tak apa, tapi di celah-celah lukisan tu ada Qaf, Ta, Ba, Jim, Dal, huruf qalqalah. Saya izinkan. Saya izinkan. Kan? Nanti di akhir sesi, ni bulan berapa? Bulan 8. Nanti ujung bulan nanti kumpulkan buku yang Zaid lah. Oh sudah, Ustaz ni dah main kumpul buku pula. Ustaz ni. Tak ada. Saya izinkan, ada, tapi tolong jujur dengan saya, ada buku khas untuk saya. Baik, Masya Allah, Tahniah, Su cuba tengok muka surat belakang ke muka depan, kalau ada tu buku nota anak ke ambil, bukan okey, bukan. Dia siap tunjuk tunjuk saya dah ada. Kata buku anak dia berlakon ke apa kan. Baik. Saya izinkan untuk conteng-conteng, tulis suara hati kan. You all punya dream, you all punya keinginan, cita-cita, doa ke apa, boleh tulis. Kecuali benda yang baik-baik sahaja. Kalau gosip-gosip, jangan tulis dalam tu. Okey? Saya izinkan nak lukis pokok, batu, ikan, burung, saya izinkan. Okey? Sebab saya dulu pun macam tu juga. Buku nota saya macam-macam lukisan ada. Sebab saya suka melukis. Sementara tunggu cikgu cakap, nak tunggu poin-poin tu saya lukis. Oh, poin-poin, tulis poin. Lepas tu lukis lagi kan. Poin. Sampai sekarang. Kan? Siapa berkesempatan, boleh jumpa saya tengok buku meeting saya. Kan? Mana? Saya simpan. Buku meeting saya, meeting dengan JPN, meeting dengan PPD. Kan? Macam-macam lukisan ada. Tembok Cina ada. Ikan di laut ada. Kereta accident terbalik pun ada juga, dilukis juga kan. Saya suka lukis. Sampai umur 40 melukis time meeting teruk lah. Bila saya nak taubat saya tak tahu. Okey, baik. Saya izinkan conteng-conteng untuk release your tension. Tetapi ada dekat situ. Hari ni tolong tulis 2 huruf kaf dengan ta, cara sebutan dia, dan juga huruf qalqalah tadi. Qaf, Ta, Ba, Jim, Dal. Qalqalah. Lepas tu qalqalah terbagi kepada berapa bahagian? 2. Saya tak. Akramuhu. Siapa yang cakap begitu tegas sekali tu? 2. Ya. Benar. Kubra. Qalqalah, kubra dan sugra. Bezanya berada di tengah-tengah kalimah dan juga berada di akhir kalimah ataupun di akhir ayat. Akhir ayat, bukan akhir hayat. Akhir ayat. Contoh, qul huwallahu ahad. Hujung. Yang tu kena kubra, dia kena kuat sikit. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada satu lagi. Tengok dekat surat, dekat lam yalid wa lam yalid wa lam, dia sama kedudukan dengan fi sidarim masbud. Boleh? Boleh Anhar? Boleh. Pusing baru sampai kat Anhar bunyi su. Okey? Ada 2. Dia sama dengan lam yalida wa lam yulad. Yang ni fi sidarim mahbud. Dia ada kuat sikit dekat ujung tu. Ada satu lagi, kalau dia lagi syadid, kalau dia ada syaddah dekat ujung. Okey, boleh? Boleh Anhar? Kalau hari ini tidak boleh dibetulkan, tidak mengapa, jadikan dia satu pelajaran dan juga satu latihan. Baik, ulang balik. Fi sidrin mahbud. Fi sidrim mahdud. Baik. Sebelum saya terlupa, qalqalah sughra kecil, yang sidrin boleh, kubra besar. Ada satu lagi, qalqalah akbar. Qalqalah akbar itu yang kalau di hujungnya ada syaddah. Contoh, dekat mana? Surah yang Allah turunkan bagi menjawab tuhmahan
Abu Lahab. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Sebab dia ada syaddah. Kalau tak ada syaddah, dia simple je. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tapi yang watab ni dia ada syaddah. Boleh? Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Satu lagi. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Okey. Tengok Ustaz ngajar ni, Ustaz bacakan sampai terangkat aku punya kursi semua. Nak beritahu syaddah tu memang akbar betul. Jadi hampa semua jangan main-main. Nanti kalau suruh praktis macam tu juga. Bayangkan macam tu. Tapi bunyinya tak jadi. Badan je. Faham? Masalah juga. Yang penting bunyinya. Baik. Oh Ustaz. Silakan Zaid. Nak tanya sikit. Boleh Zaid. Saya tak dapat lagi apa beza antara kubra, sugra dengan akbar ni. Maksudnya semua bukannya sama je ke? Maksudnya kolak-kolak. Semua kan ada beza. Beza. Ke nama dia je beza. Dia nama dia. Tak ada. Mesti ada ciri-ciri dia. Baik. Soalan yang bagus. Penganjur nanti boleh bagikan e-wallet dekat Zaid. Soalan yang bagus. Okey, saya nak tahu siapa yang setuju, siapa yang suka Zaid bertanya, dan dia sebenarnya dia pun sama macam Zaid. Tolong type 9. Type 9 saya nak tengok. Masya-Allah. Zaid, ini semua kau punya bagian Zaid. Wah. Okey, masya-Allah Zaid. Untung orang yang bertanya ada yang tulis 9, rajin pula dia type 9. Dah lah tulis 9, N tak ada pula tu. Kan? Ingat saya tak baca. Baik. Jawapannya qalqalah surah. Qalqalah ada 3. Qalqalah surah adalah qalqalah yang ringkas. Praktikal terus. Yang berada di tengah-tengah apa saya cakap awal tadi. Di tengah-tengah kalimah dan di tengah-tengah ayat. Contoh sidrin. Sidrin tu, fi sidrin ayat 28. Fi sidrin, boleh? Ayat yang Anhar baca tadi. Fi sidrin anhar. Nasib baik kau salah anhar. Jadi daripada kesalahan tu yang saya cakap, bila kita belajar ni, kesalahan kita kadang-kadang jadi rahmat bagi ramai orang. Kan? Auzubillah minasyaitanir rajim. Saya dengan baca doa pelindung buat Mak Atromen masuk bersama dengan Atromen Junior. Atromen sini kawan ayah nak tengok. Salam Atromen. Atromen tak pakai baju. Dia belum sempat salin kan. Dia punya bateri tu dah lemah. Yang tu dah. Mungkin dia apa, lampu tu belakang tu wire short dia, mungkin dia buka, dia pergi repair dulu, kan sekejap lagi dia pakai balik. Atromen tak ada baju. Allahu akbar anak aku. Atromen Allahu akbar. Jadi bukakan video orang solat tau, untuk anak-anak, sebab dia imagine apa dia punya visualization dia sangat tinggi. Dia tahu ni MACD, dia tahu ni KFC, dia tahu. Sedangkan dia tak kenal huruf KFC tu, dia tak kenal, tapi dia tahu ni KFC. Sebab dia dengar dan dia lihat. Dia dengar dan dia lihat. Dia dengar dan dia lihat. Jadi pengimajan tu kuat. Image tu kuat melalui pandangan mata. Itu kajian untuk pembangunan kanak-kanak. Jadi jangan tunjuk yang kenalkan dia dengan Atromen, kenalkan dia dengan orang solat, orang azan dan sebagainya. Nanti dia akan tiru. Bila Atromen, payah. Kita nak tidur pun dia kita terambil barang dia pun dia fire kita. Padahal bapak ni kan. Rumah aku sediakan untuk engkau, makan minum aku sediakan, kau fire aku. Kan? Allah Tuhan. Baik. Saya jawab soalan Zaid. Sidrin. Cuba tengok. Sidrin. Sin, dal, ra. Sin, dal, ra. Okey. Apa dia? Dia berada di tengah-tengah dal.
Okey. Dal. Sekejap Bila kita belajar qalqalah ni, qutbun jaddin. Kalau dalam syair Arabnya disebut qutbun jaddin, qaf ta ba jim dal. Satu. Baju din tak kotor. Macam itulah. Kalau tak silap, ni bapak Zaid yang share dengan saya. Baju din tak kotor. Boleh. Pakailah yang tu pun bagus juga. Nampak macam dia kemelayuan sikit. Zaid tak pernah dengar Zaid? Nanti balik tanya mami betul ke macam tu kan? Your daddy said like that. Baju dan tak kotor. Baju din tak kotor. Ni 9 yang khabar kan. Baju din tak kotor lagi macam tu. Bukan baju dak din. Kan? Baik. Baju dak din pun boleh juga. Baju din tak kotor. Baik, dia ambil dekat mana? Ba, jim, ba, ju, dal, din, to, tak kotor tu dia ambil to dengan qaf, tak kotor. Baju din tak kotor dia ambil. Ataupun dia ambil dekat mana tau? Dia ambil dekat satu lagi, baju din kotor dia kata. Apa dia? Baju din kotor. Tak silap Ustaz, baju din kotor tak basuh lagi dia kata. Minta maaf. Baju din kotor tak basuh lagi. Khabar ba, jim, dal. 3 huruf dah. Kotor, qaf dan juga to. Kotor. Walaupun dalam keadaan gurauan, dalam keadaan bergurau kan, ni Daddy Zaid lah kan. Daddy Mami dengan Daddy Zaid punya bapak yang cakap perkataan ni. Jadi saya sampaikan, mudah-mudahan jadi you all mudah nak ingat. Jadilah sampai berpanjangan, sampai anak-anak nanti, sampai siapa? Bapak tak Zaid. Dapatlah dia saham kebaikan ni. Boleh Baju din kotor. 5 huruf. Baik. Berada di tengah itu adalah surah. Okey, boleh? Yang lain-lain? Berada di tengah itu adalah surah. Contohnya sidrin, sin, dal, ra. Kan dal tu di tengah-tengah, betul lah? Betul? Baik. Macam Zaid baca yang awal-awal tadi. Idza waqa'atil waqi'ah. Ayat kedua, laisa liwaqa. Laisa liwaqa'atiha, laisa liwaqa'atiha kadhibah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Masa mengaji macam ni baru you all boleh dengar ustaz baca macam tu. Saya baca macam tu. Kalau hari lain tak ada peluang kan. Hari lain saya akan baca biasa. Macam you all juga. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Itu bacaan biasa saya. Jadi kalau nak baca macam tadi tu jarang dapat dengar. Kecuali waktu kelas kan baru dapat dengar secara tartil. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, mahbud. Di hujung kalimah dan di hujung ayat itu kubra. Sughra tu maksud dia kecil, kubra maksud dia besar. Boleh? Boleh follow Zaid? Okey. Sughra saghir, kecil. Kubra besar. Kabir kan? Kubra. Yang satu lagi akbar, dia lebih besar hanya sebab dia ada syaddah. Contohnya watab, ada syaddah. Dahlah huruf qalqalah. Kan? Huruf qalqalah. Ada syaddah pula. Itu akbar. Boleh? Baik. Saya dapat ilmu tentang qalqalah akbar ni ketika usia hampir 40. Sebab kita adalah orang yang sentiasa belajar. Belajar. Rupa bapak saudara saya beritahu ada satu lagi digelar qalqalah akbar. Oh, ada rupanya. Daripada kecil tahu 2 je. Kan? Kubra dengan surah. Jumpa yang akbar pula. Masya Allah. Okey Zaid, boleh dapat?
Yang lain-lain boleh ya? Terima kasih Ustaz. Okey, baik. Terima kasih Zaid bertanya. Apa beza antara, saya tak buat follow lah Ustaz, apa beza, bagus soalan tu. Dan saya pun berterima kasih kepada Anhar kerana saja-saja je dia baca silap sikit, jadi yang lain dapat ilmu. Nampak tak cara Ustaz cover? Nampak tak? Nampak tak? Alhamdulillah. Okey Anhar, jangan lupa PM tepi dah cover tu kan. Yang buat tak cover. Boleh Ustaz. Baik. Boleh sambung sikit. Watalhim mamdud. Wa talhim mandud. Wa Terus zillim mamdud. dah hilang dah. Mamdud. Wa zillim mamdud. Anhar sebut za ke zal? Za. Cuba sebut sekali lagi. Wa zillim mamdud. Baik. Fatihah, boleh? Saya minta maaf pada kawan-kawan jangan malu. Zaid ada ingatkan saya, terima kasih Zaid Kadang-kadang ada di kalangan yang uzur kan. Tak apa, saya bagi kelonggaran bagi kalau tiba-tiba saya panggil yang perempuan, kalau uzur tak apalah, jadilah autonomen perempuan. Buat macam ni, tak apa, kita faham. Untuk mengelakkan dosa pada saya dan dosa pada kalian. Kalian lah berdosa. Kalian uzur tak beritahu, saya mana tahu. Saya suruh je kan. Okey, baik. Silakan. Fatihah. Wa ma'im maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansha'nahunna insya'a. Ulang sekali lagi yang last tu. Inna ansha'nahunna insya'a. Baik. Sambung. Azurin. Faja'alnahunna aqrab. Betul tak? Akara. Azurin baca. Saya macam mana ayat dia baca? Azurin, tapi Azurin baca salah tu kan. Terang saya cakap kan. Azurin baca salah menyebabkan saya cakap mana ayat dia baca ni. Allah, kelang kabut Ustaz Awak Azurin kalau peserta pertama setakat kita pengajian sepanjang ni yang buat saya gelabah. Saya cari ayat tak jumpa. Terperanjat dan baik, tapi masa Azurin baca salah tu, satu perkara yang terlintas dekat hati saya adalah betapa bagus kalian semoga Allah Taala muliakan kalian. Saya taking pula kerana humble-nya kalian. Salah pun nak baca juga. Ada orang dekat tempat kuliah dia tak nak baca. Tapi korang tak confident belasah juga baca. Tapi masa Azurin baca tu, itu perasaan yang rasa yang ada dekat hati saya ni, saya sedikit insaf je. Allah kan, bagusnya budak ni kan. Dia baca main hentam macam tu pun dia nak baca juga. Setengah orang tak nak baca. Jadi semoga Allah kekalkan kan, semoga Allah kekalkan humble yang ada dalam diri kalian, rendah diri terhadap ilmu pengetahuan, rasa nak belajar kan. Itu yang Ustaz rasa tadi. Sebab memang aku cari mana ayat kau baca. Akbar apa kan, dah faja'alnahunna tadi hancur. Subhanallah. Tapi tak apa Azurin umur berapa? 30. Sudah berumah tangga? Belum. Semoga Allah mudahkan, Allah segerakan dapat yang baik-baik. Kemudian asal dari mana? Johor. Area JB, Batu Pahat. JB. Johor Baru. Johor Baru. Baik. Masih ada ayah? Ada. Mak? Ada. Sampaikan salam saya. Ayah kerja apa ayah? Bengkel besi. Ada bengkel besi. Andal lah. Ayah pakai welding biasa ke? Ayah pakai sapu-sapu je, cantum besi? Welding. Mak? Mak suruh rumah. Di rumah. Sampaikan salam saya cakap.
Ayah ada tu kat rumah? Ada dah dekat bengkel. Kat bengkel lah. Nanti waktu makan tengah hari ke, sampaikan salam saya pada ayah. Saya nak ucapkan tahniah. Touching sebab saya rindu mak saya. Saya ucap tahniah pada kedua orang tua Azurin. Allah bagi anak yang humble. Kan? Anak yang humble. Baca cakap dengan ayah macam tu kalau boleh rekod apa yang saya cakap ni. Ustaz ucap tahniah pada mak dan ayah dikurniakan dengan anak yang baik, yang humble. Walaupun baca Quran huru-hara tapi nak baca juga. Itu yang Ustaz nak beritahu pada ayah tu sebenarnya. Itu tahniah. Jadi bagi orang geng-geng Azurin yang lain-lain tak payah ketawa. Korang dah kantoi awal. Kan? Ini Azurin punya turn kantoi. Jadi Azurin akan dapat dua perkara yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali usaha untuk baca Al-Quran tu Allah suka. Yang kedua wayatatak ta'u, yang tergagap-gagap, yang terkial-kial, yang tersangkut-sangkut. Allah bagi dua pahala. Bagi mereka-mereka yang terdahulu tadi, yang mahir, yang lancar, dia ada kedudukan dia yang tersendiri. Dia bersama dengan kiraman katibin, dia bersama dengan akramul akramin. Bukan mana akramul tadi? Mungkin dia pun terlibat sekali lah, dia pun duduk di tempat yang sama juga. Mana dia? Kadang dia ni kerek juga dengan kita ni. Mana dia? Aku tak nampak muka dia. Okey, boleh letakkan di tempat. Itu orang yang mahir, yang baca Al-Quran itu dia ada kedudukan tersendiri. Bagi Azurin, tahniah juga. Allah berbangga-bangga letak pada dua tempat. Pertama, orang yang nak belajar bersungguh-sungguh. Yang kedua, yang tersangkut-sangkut baca. Okey? Never mind. Okey, jangan takut. Tak ada masalah. Baik, boleh ulang semula tak? Saya dah jumpa dah ayat yang Azurin baca tadi. Boleh ulang semula? Boleh. Faja'alna hunna Kenapa kali ni betul? Tadi takut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik. Zaid, Azurin ni first time ke Zaid? Saya memang macam ni sebenarnya. Ada lain ke? Saya tak pernah ke dengan Azurin? First time Dia tak pernah kena doktor ni. Dia tak pernah kena ustaz. Tapi tak pernah kena. Dia selalu dilindungi, terlindung. Oh, kau tahu kau orang terlindung apa. Biasa dia masuk yang last kan. Kejap ada kejap tak ada kan. Macam tu baik. Tak apa. Lagi ada tak yang baru? Zaid, ada ke yang baru? Ada. Pakai gelang pink. Ya, Syaril. Abang Syaril. Ya Ustaz, saya. Ya, saya. Umur berapa Syaril? Hari ni baru 19. Oh, serius lah? 19 betul? 38 Ustaz, 38. Tapi kalau cakap 19 pun saya tak nafikan Nampak memang muda. Nampak tak cara nak gembirakan kawan-kawan? Nampak tak? Lagi? Ada tak yang baru? Kash Hazim. Aku dah mula mengayau ni. Aku dah buka. Kash Hazim. Siapa Kash Hazim? Hazim. Ustaz saya Ustaz. Hazim ni biasa tak? Mahat Ustaz ni yang biasa. Mahat. Yang mahat tu. Mahat. Yang baca sedap tu. Okey, baik. Lagi Zaid tolong saya. Siapa lagi yang baru bersama dengan saya untuk hari ni? Untuk hari ni yang baru. Bintal baru. Bintal Alif Ashraf. Itu memang baru. Mana Alif Ashraf? Ya Allah. Saya Ustaz. Saya Ustaz. Masya Allah. Alif Ashraf baru Baik, ahlan wa sahlan. Lagi Zaid? Akif. Dengan Akif Haikal. Akif Haikal. Mana Akif Haikal ni? Saya Ustaz. Memanglah saya, tapi saya nak mencari ni. Bila mata cari ni. Okey, baik. Masya Allah. Saya ada perasan satu orang tadi macam saya bukan terlupa, mungkin saya rindu. Nak cakap terlupa kan, dia kecil hati kan. Mungkin saya rindu dengan dia. Siapa tadi dah hilang? Ifa Shakira. Tu pun terlindung selalu tu. Apa yang baju biru tu,
yang mengaji dekat balkoni tu, itu tak payah diperkenalkan lagi lah. Kan? Itu sparring partner saya dari segi usia. Baik. Kita dah pun pukul 10.04 minit. Dekat saya 10.04 minit. Jadi sekurang-kurangnya kalian dapat dua huruf yang perlu dihamaskan dia. Antaranya sewaktu sewaktu sakinah, iaitu kaf dan juga ta. Lepas ni kalau you all jadi imam surau mana kalau saya singgah, jangan malukan saya. Bacalah ni sikit. Oh, ustaz dia. Wah, tanya ustaz Adil dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Fakanat haba. Betul-betul tu, masya-Allah kan. Fakanat haba'an munbassa. Oh, mantap kan. Allahu akbar. Macam-macam perangai kurang Baik. Dengan qalqalah. Boleh dapat sesuatu walaupun sikit, tapi memadailah untuk hari ni. Baik, kita habiskan sikit kerja-kerja. Azurin katakan, tengok muka Azurin. Selamat Ustaz dah nak tutup majlis. Azurin, salah tekaan tu Azurin. Selesaikan Azurin. Okey. Uruban akroba. Ulang balik ayat 36. Faja'alnahunna akrob. Abakaro. Baik, terus. Uruban akroba. Alif ta ro alif ro ba alif ba ro ba ro ba. Uruban atroba. Baik, saya ingat anak saya darjah 2. Saya baca Quran juzuk 2, saya turunkan balik Iqra 5, Iqra 6 sebab dia punya tajwid hancur lodo. Normal kita kat hancur lodo macam tajwid kan. Jadi tajwid yang saya cakap tak apa, turun Iqra 6 balik, tak apa-apa, asalkan bacaannya betul Iqra 5 dan Iqra 6, dia turun semula untuk betulkan tajwid saja kan. Untuk betulkan tajwid, lepas tu dia dah baca Quran, dia jadi lancar dah. Baik, itu satu perkara. Kemudian antara tips yang saya nak kongsi dekat sini, tak ada siapa yang kejar you all dari belakang. Boleh? Dalam Quran, belajar Quran tak ada siapa kejar you all dari belakang, melainkan ramai-ramai kawan-kawan dah tunggu dah. Azurin baca sampai ayat apa? 37. Kawan-kawan lain dah sampai 40 dah. Dia biasa macam tu. Dia baca dulu, dia tunggu Azurin. Baik. Tengok satu-satu. Uruban roba itu lebih baik. Kawan-kawan boleh lain-lain untuk berlatih ke apa. Baca satu-satu sepatah-sepatah itu lebih baik daripada terkejar-kejar. Li ashabil yamin tullatum minal awwalin wa tullatum minal akhirin. Sadaqallahul azim. Azurin type dekat bawah. Terima kasih Ustaz. Tolong selesaikan awak punya tugasan. Okey, tak apa. Kita sampai yang 40. Saya tak nak ambil masa you all ada macam-macam program lagi. Semoga Allah SWT bagi kita rahmat, kebaikan yang banyak kan. Buat kedua orang tua kita, masya-Allah, baik guru-guru kita, guru-guru saya dan ke atas kan. Kalian, saya berterima kasih kepada kalian. Disebabkan kalian, Allah SWT mudah-mudahan Allah muliakan saya, muliakan guru-guru saya, mak saya yang ajar saya alif bata kan, alif bata ABC kan. Mak saya yang mula-mula ajarkan saya Al-Quran ni kan. Semoga Allah muliakan mak saya. You all dapat apa? 3 perkara. Pertama tadi kaf dan juga ta, yang kedua qalqalah, yang ketiga teknik bacaan bagi newbies. Bagi orang yang baru nak melancarkan Quran ni, baca satu, sabar-sabar, tidak mengapa. Asalkan betul. Baik. Saya ada terfikir, tak apa, kita ulang-ulang saja kan.
Macam mana Zaid? Okey, tak apa Yang penting sebab benda ni jadi amalan tau. Ada satu perkara lagi yang ditinggalkan oleh almarhumah Sarah cakap apa? Kan? Antara banyak-banyak dia punya apa video-video yang kesan apa? Kalau tak reti baca, banyakkan mendengar. Betul lah? Dia surah Waqiah kan? Dia kata kalau tak reti baca surah Waqiah, dengarlah surah Waqiah. Lama-lama kita dapat. Itu teknik nama dia kaedah Jibril. Kaedah apa? Jibril. Kalau mendengar macam Nabi sallallahu alaihi wasallam diajar oleh Jibril. Dia tak buka Quran, tak buka mushaf, tak ada tulisan. Tetapi Jibril sebut, Nabi ikut. Jibril sebut, Nabi ikut. Jibril sebut, Nabi ikut. Ingat? Okey, kemudian disampaikan oleh Jibril melalui pembacaan. Jibril baca, Jibril sebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar. Kan? Hikmah Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur. Sekali turun 3 ayat, sekali turun 1 ayat saja. Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umat. Dan Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur selama 23 tahun. Sehingga tahun terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni jadi Nabi dan Rasul 23 tahun je. Ketika awal usia 40, awal usia 40, berakhir umur 63. Ada riwayat mengatakan 64, ada riwayat mengatakan 62. Tidak mengapa atas perbezaan itu, tetapi masyhurnya pada usia 63. Maknanya Al-Quran itu turun secara beransur-ansur selama 23 tahun. Kan? Baik, kita ambil akil baligh lelaki, kita ambil umur 15. 15 kalau 20 tahun, 15 campur 20 jadi berapa? 35 tahun. 35 tahun. Ini kalau kita tak sempat untuk anak kita. Boleh setiap orang 33 termasuk saya dalam ni berazamlah untuk anak kita, zuriat kita atau pasangan kita atau diri kita sendiri. Kita mungkin tak sempat lah kan. Sempat lah, tapi kita dah tinggalkan usia 15 tahun tu dah lama kan, kecuali tadi siapa? Taril dia 19. Okey. Pakai gelang pink, ada hati nak jadi 19. Allahu Akbar. Semoga Allah beri perlindungan Taril cepat-cepat potong gelang tu, sihat, doa untuk semua orang. 15 tahun tadi, mereka sepatutnya anak-anak kita daripada umur 15 tahun kita ambil sampai umur 20 tahun kan. Mereka telah mahir dengan isi kandungan Al-Quran. Kalau mengambil ibrah daripada kaedah penurunan ayat Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang turun sikit selama 23 tahun, sempurnalah Al-Quran. Baik, saya 40, saya azam doakan untuk saya kan. Saya dah tengok cara saya duduk dengan air muka saya ni, ada chance lagi dalam 35 tahun lagi ni. Ada chance insya-Allah kan. 40 jadi 35 tahun insya-Allah sampai umur 75 insya-Allah. Insya-Allah ada chance kan. Tapi dengan berkat kawan-kawan doa tu mungkin sampai 89 kan. Sihat sampai 89. Sihat ceritanya, sihat sampai 89 pun Allah ambil kan. Tak naklah melarat. Ustaz Zaid jumpa. Ustaz, siap Ustaz. Kau siapa? Zaid dulu ada jemput Ustaz mengajar Al-Quran dengan tim-tim saya. Kau siapa? Engkau siapa? Okey, boleh. Jadi ambil, kita share, tulis kat dalam buku you all tu. One of our dream is kita punya zuriat kita umur 15 tahun, umur akil baligh dia, kita dah mula programkan dia sikit dia boleh memahami isi kandungan Al-Quran tu. Sampai apa? Nanti umur dia dah 30 tahun, 35 tahun, subhanallah, brilliant. Kan? Masa kita dah tua, tengok anak kita jadi ahli Al-Quran kan. Dia faham Al-Quran. Mengambil ibrah penurunan Al-Quran secara beransur-ansur daripada Jibril alaihissalam. Boleh? Saya kata kita ada chance tak? Kita ada chance tak? Kita ada chance tak? Ada chance. Tengok, nampak Sari Langguk macam mana? Sebab dia paling muda kat sini, bukan main dia angguk. Nampak? Okey. Kita ambil 20 tahun. Saya kata apa? Ambil 20 tahun. 10 tahun pun lama tau. Nak hafal Quran 3 tahun saja. Yang ambil kos hafazan Al-Quran dekat madrasah ataupun dekat college ataupun dekat universiti, dia ambil 3 tahun je untuk hafal 30 juzuk Al-Quran. 3 tahun.
Jadi kita ambil lama sikit lah sebab kita sambil-sambil kan. Kita letaklah 10 tahun, kita letaklah 20 tahun, tidak mengapa. Kan? Meninggal dalam azam kita sedang usaha untuk hafal Al-Quran. Mudah-mudahan Allah SWT, dah macam talqin mudah-mudahan Allah SWT bangkitkan kita semua. Tahu seram kan? Mudah-mudahan Allah Taala bangkitkan kita bersama dengan hufaz, orang-orang yang menghafal Al-Quran. InsyaAllah. Boleh ya? Ustaz. Boleh. Baik, ada soalan? Ustaz nak tanya, ada tak tips untuk cara yang easy untuk kita hafal Al-Quran? Tengok, nampak tak? Dia tak nak susah ni, dia nak senang ni, nampak tak? Tak, maksudnya yang Ustaz selalu buat lah. Yelah, selalu macam biasa kalau kita keep on baca, dia kita baca tapi kita tak kalau kita habis satu apa kita ulang balik pun belum tentu kita boleh hafal. Maksudnya ada cara lain untuk kita mudah untuk hafal Al-Quran tu. By juzuk ke ataupun by surah ke? Tak ada. Saya ada kaedah yang susah je. Boleh Ustaz. Boleh cara dia adalah istiqamah. Ada satu satu mashaf anak saya, apa nama mashaf dia? Al-Hafiz. Dia sederhana macam ni, sedang. Saya sedang macam ni. Disebut mashaf Al-Hafiz. Tulis. Nanti saya kontak dia punya apa? Dia punya syarikat. Sebab saya tengah iklan kan ni. Supaya saya boleh dapat royalty. Okay? Baik. Saya dapat royalty pahala pun dah madai banyak dah, masya-Allah. Baik, Al-Hafiz. Dia punya dekat setiap muka surat ni, dia ada warna tau. Itu saya tengok sangat praktikal. Dia ada warna. Dia warnakan hijau, biru, merah. Macam itulah. Tapi yang penting 3 warna. Apa tips dia adalah hari tu baca warna yang atas ni saja. Mungkin 3 ayat, mungkin 4 ayat. Hari tu baca yang itu saja. Jadikan rutin harian dah. Dia kata ulang. Bagi yang sepenuh masa, dia kata yang sungguh-sungguh, dia kata ulanglah selama 1 jam. Baca ayat tu 1 jam. Tapi macam kita ni 1 jam ni, kalau tak ada ustaz kat depan, dia tak lekat dia. Kan? Baik, kita letakkan syarat, bacalah 20 kali, bacalah 30 kali. Kan? Saya buat macam mana tau? Antara banyak-banyak kaedah saya, contoh dalam satu muka surat tu, bila saya baca sekali satu muka surat dia panjang, saya pun akan bagikan 4 atau bagi 3 atau bahagi 2. Biasanya saya bagi 2 lah, bagi separuh-separuh tau. Saya bacakan dekat kita punya handphone kan ada apa nama recorder tu. Kan? Yang terbaik ambil bacaan orang lain. Yang terbaik. Tapi kita tak dapat pula nak rekod yang sampai situ. Boleh. Kita rekod, buka dekat YouTube ke kan, bacaan yang kita suka, taranum dia, lagu dia, sampai dekat ayat yang kita nak berhenti tu, yang setengah muka tu kita stop lah, rekod sampai situ sahaja. Faham tak? Lepas tu sumbat, dengar berulang-ulang kali. Macam kita dengan apa? Ratatatata, tahu tak lagu tu? Siapa hafal? Begging you, aku tak tahu apa begging you. Tak hafal Wah, Saril. Ya. Undang-undang pakai songkok hitam, tak hafal. Saril Saril, saya suka bergurau Saril, minta maaf maafkan saya. Saril ni first time masuk kan, terperanjat dia dia tak kenal saya. Ustaz ni asyik kena kaku. Okey Ustaz. Santai-santai. Okey je. Baik. Boleh kawan-kawan sebagaimana anak-anak kecil kita, dia boleh hafal lagu Korea, dia boleh sebab kaedah mendengar. Okey, boleh Fatihah. Yang lain boleh semoga jadi jariah buat saya. Semoga Allah SWT mudahkan saya untuk ingat Quran juga. Boleh Fatihah? Itu yang paling senang saya bagi tu Fatihah. Nak senang lagi ke Fatihah? Yang paling senang kau baring, orang lain bacakan Quran untuk kau. Itu memang senang banyak. Siapa? Ni siapa? Arwah Fatihah. Senang dia ya. Orang ni bacakan Quran untuk dia. Kan senang macam tu. Okey. Sama macam anak saya lah. Saya cakap hari Jumaat kena banyakkan istighfar selawat.
Mai Jumaat ni selawat banyak, selawat. Dia kata ya, macam mana selawat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia kata panjangnya ya. Ada yang pendek sikit tak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Kata panjang juga, ada yang pendek lagi. Nak pendek lagi. Sallallahu ala Muhammad. Kata senang sangat. Kau ni dah masalah apa kau ni? Kau bagi, kata yang paling panjang yang paling panjang. Baca selawat yang masa tahiyat akhir tu. Itu sempurna dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kejap-kejap. Kau buat apa? Tengah selawat. Kan? Kejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat lagi. Kan? Sebab apa? Dia terikut-ikut solat. Okey, boleh. Fatihah, terima kasih kerana bertanya. Masya Allah. Yang lain semoga dengan soalan Fatihah tadi dapat manfaat, dan saya doakan semua yang berada dekat dalam ni Allah di kalangan mereka-mereka yang kalau jangan tak percaya pada diri untuk hafal Quran, jadikan diri sendiri berazam untuk hafal Quran. Boleh baik saudaraku berada Abang Edwin. Abang Edwin tidak mustahil. Baik. Tidak mustahil. Saya tengok Abang Edwin ni, daripada mula kita kenal ni, saya nampak daripada hidung sampai atas je. Saya teringin nak tengok wajah sempurna. Oh, kok ganteng. Masya Allah, Alhamdulillah. Okay, suka-suka. Baik, Abang Edwin bersama bang. Doa Putih azam, sebenarnya Ustaz. Apa dia? Dia putih sebenarnya. Putih macam saya tahu. Tahu. Kita orang sama, kulit sawo matang, kuning langsat, betul. Kuning langsat, kecuali brother yang baju biru tu, dia lain sikit, color dia lain. Dia belah-belah Papua New Guinea, dia memang macam tu color dia pelik sikit. Kan? Jangan nak dia kuning buat apa? Musang King tu. Yang mana kuning Musang King? Yang tu, yang baju biru tu. Baik. Tak apa, yang penting apa? Hati kita putih bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Terima kasih banyak. Semua azam lah, pesanan akhir saya azam hari ini semua kita akan mati sebagai hamlatul Quran. Orang yang ada niat untuk hafal Al-Quran insya-Allah. Tak susah kan? Tak susah. Fatihah ada kongsi. Fatihah ada minta tips dah untuk cara yang senang kan? Boleh. Silap anak kita pun apa kalau dia dengar dia pun mudah hafal. Baik, antara pengalaman saya baring. Allah uji saya masa saya belajar, saya sakit, saya banyak berbaring saya baring, kawan saya mengaji kat sebelah. Dia hafal Quran, dia ulang ngang dia baca satu muka surat tu. Dia ulang banyak kali. Dia pun ulang setengah-setengah juga. Memang dia setengah dan setengah. Setengah tu mahir kan, lepas tu dah lancar sambung setengah. Memang kami belajar setengah-setengah. Maka dia ngang kat tepi katil saya. Lepas tu saya ni dengar, saya baring. Saya tak sihat. Si Allah uji sepanjang saya belajar, saya banyak tak sihat daripada sihat. Alhamdulillah. Saya dengar, lepas tu saya cakap dengan dia apa? Nama dia Wan, Ridwan. Ustaz Ridwan, Wan. Cuba kau dengar aku baca, Wan. Okay. Dia dah penat ni. Dia dah penat. Saya ingat dah 20 minit ke dekat setengah jam dia ulang-ulang tu. Sebab dia ulang dekat katil saya. Saya kata, Wan, cuba kau dengar aku baca. Saya pun ulang balik apa yang dia baca. Kan? Dia kata, bila masa kau ngaji kau dah hafal Saya cakap apa? Saya cakap, aku guna kaedah Jibril, Wan. Kau kaedah Jibril, macam mana kaedah Jibril? Kau baca ulang-ulang kali sebelah telinga aku. Jadi aku dengar, aku terhafal tanpa melihat mushaf. Aku terhafal kan? Dia tu, senang-senang aku baca penat-penat, kau duduk sebelah, kau boleh hafal. Sudah, aku tak nak ngaji sini lagi. Itu kali terakhir dia ngaji sebelah saya. Kan? Saya cakap, menyesalnya aku cakap, kan? Saya ketawakan dia, kan? Menyesalnya aku cakap, kalau tak senang je saya nak hafal Quran sambil aku bagi. Dia suka cecek-cecek dengan saya duduk sebelah. Lepas tu dia tanya saya, kau ayat ni kau pernah jumpa tak? Ayat ni apa maksud dia, Jam, apa maksud dia? Kau pernah jumpa tak? Kau baca-baca buku, baca-baca kitab, kau jumpa tak ayat ni? Apa maksud dia? Dia suka tanya macam tu.
Sebab tu dia suka ngaji saya. Sejak daripada hari tu dia tak ngaji sebelah saya dah. Kalau saya ada dia jauh. Saya ada dia jauh Cakap Wan, kau tak nak pahala free Kau baca aku terhafal kan pahala free, betul tak? Kesian dia. Dia lari daripada saya. Saya kata alah dah hilang dah satu aku punya apa? Aku punya CD buruk ni dah hilang dah satu keping. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Baik, kita ambil kesempatan kita hadiahkan bacaan-bacaan kita ni kepada semua frontliner, pemimpin-pemimpin kita yang ikhlas, ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, masya-Allah. Pada mak ayah kita tak payah. Mak ayah kita dia automatik dapat. Apa saja kebaikan yang kita buat automatik mak ayah dapat. Tak ada yang kita nak cakap aku hadiahkan untuk mak ayahku ya Allah, tak payah kan. Bagi saya lah. Ustaz kata kena hadiahkan. Tapi bila kita tengok rentetan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kebaikan-kebaikan yang anak-anak buat semua mak bapak dia dapat. Dari segi akhlak baik yang mak bapak dia ajar, mak bapak dia dapat sampai bila-bila. Al-Quran yang diajar oleh ibu bapa, mak bapak terus dapat. Jadi mak bapak ni tak payahlah kan. Baik, dia dah dapat automatik daripada awal tadi lah. Betul lah. Kita berkeyakinan yang begitu dan kita hadiahkan kebaikan-kebaikan ni semua untuk pemimpin-pemimpin kita yang baik-baik, yang ikhlas hatinya. Allah mudahkan usaha mereka mentadbir negeri, negara dan kawasan kita, masya-Allah. Kepada frontliner yang kita pun tak sanggup nak tengok, seriously tak sanggup, nasib baik aku jadi ustaz, aku tak jadi doktor. Baik. Dan kepada keluarga-keluarga yang sedang dalam derita kan, dalam debaran, berdebar-debar. Saya MCO pertama ada pengalaman tu, berdebar-debar bila ahli keluarga kita berada dalam hospital. Kita doa yang baik-baik. Macam Syaril doa kan, pakai gelamping, alhamdulillah masih dalam keadaan sihat dan sebagainya. Jiran tetangga saya ni pun dalam pada tak ada apa-apa, tiba-tiba positif, satu keluarga kena kuarantin. Kita doa yang baik-baik. Kita hadiahkan mereka. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'alil qur'anal azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa zahaba humumina wa ghumumina wa jalaa ahzanina wa zahaba humumina wa ghumumina wa sa'iqana wa dalilana ilaika wa ila jannatika jannatin na'im birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'alhum min ahlil birri wat taqwa waj'alhum min ahlil jannatil 'ula. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatin min nar wal 'afiyatan inda al-hisab. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf kalau saya ada salah bicara, saya ada gurau-gurau, kasar-kasar mengusik antara kita, tolong maafkan saya. Jangan lupa nama saya dalam doa kalian insya-Allah. Okey Zaid. Silakan. Tak ada pembuka, kita bagi Zaid penutup. Okey silakan Zaid. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz untuk Jumaat kita yang seperti biasa, alhamdulillah kita dapat juga habiskan kita punya sesi kuliah mengaji kita pada hari ini, dan juga banyak juga tips-tips daripada Ustaz tadi kan. Lagi-lagi benda yang sebenarnya yang memang kita buat hari-hari, kita baca hari-hari, tapi sekarang ni baru kita mengenali kot dan apa yang kita buat ataupun apa yang kita baca. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. By the way kan alang-alang nak tanya, kalau contoh buku yang Ustaz cakap tadi tu, nanti kita ni lah sebab rasa pun termasuk diri saya kot kan, rasa macam bagus tu kalau ada buku tu untuk rujukan sendiri kan, sebab kita nak mengaji nak ada kuliah mengaji hari Jumaat, so at least kita boleh refer jugalah kot buku tu. So nanti saya deal dengan Ustaz lah untuk tu. Boleh insya-Allah. Rasanya tapi kedai buku banyak tak buka sekarang kan. Itulah. Sebab rasanya dekat Johor mudah je nak dapat sebab dia dah edarkan. Pun masa mudah payah juga.
Cuma sekarang tak tahulah macam mana nak dapatkan kan. Ah, So, nanti ni lah tengok macam mana. Okay, alright. So saya rasa selain daripada tu tak ada apa kan. Kalau ada soalan lagi kita akan ni lah. So saya terpanggil sebenarnya nak tanya apa untuk ustaz lah kan. Sebab mungkin ada yang nak refer secara peribadi ke apa ke. So boleh ke kalau nombor ustaz ni saya apa sebarkan ke tunggu hari Jumaat juga ke? Silakan. Boleh. Boleh just in case lah Okey, saya sebarkan. Apa tu? Sekejap, secara peribadi tu apa? Maksud dia? Itulah sebab mengaji. Taklah, mengaji memang kita akan buat pada hari Jumaat macam ni. Oh, tanya-tanya lah. So ke tak perlu Ustaz? Saya follow Ustaz ni. Ke tunggu hari Jumaat pagi? Sebab ni saya ni Jumaat lah, hari Jumaat. Siapkan kan ada buku untuk saya kan, teringat. Ataupun teringat tolong WhatsApp Zaid lah. Nanti Zaid collect lah. Okay, alright. Macam tu pun okay, lebih mudah. So take note lah kepada semua. Kalau ada soalan-soalan apa semua, korang kena letak kat dalam buku. Supaya nanti hari Jumaat teringatlah ataupun terpanggil lah untuk tanya kan. Kalau tak nanti takut tak apa dia hilang lah macam tu kan. So rugilah. Ada peluang untuk kita belajar ni, insyaAllah kita sama-sama gunakanlah apa yang kita boleh dapat daripada Ustaz insyaAllah. Zaid, saya bukan apa. Saya ada tak bagus saya cerita kelemahan pada manusia, tapi saya cerita juga. Kan? Tak bagus tapi saya cerita juga kan. Tahu tak? Saya bab menjawab melalui WhatsApp ni atau Telegram ni ada sedikit lemah sikit. Kadang-kadang saya sibuk ke apa, benda tu terlepas pandang. Kadang soalan tu dah 3 hari baru saya nak jawab, benda tu urgent kan, saya baru nak jawab. Sebab tu saya cakap kalau ada apa-apa call kan. WhatsApp sebagai kita sebut apa, sebagai sampingan. Sampingan dia punya apa, follow up je kan. Contoh bagi soalan melalui WhatsApp dan call. Okey, bagi soalan melalui Ustaz, nak tanya sikit tentang lepas tu cuba call macam tu. Tetapi susah juga nak call. Tak apa Ustaz, sebab saya tanya ni sebab ada juga sebenarnya yang tanya direct saya. Maksudnya bukan tanya soalan lah. Dia tanya kalau contoh ada yang dia apa nak tanya ke apa kan. So saya pun dah jawabkan dah sebenarnya. Kalau boleh simpanlah soalan tu untuk bertanyakan pada hari Jumaat. So kita dapat belajar sama-sama. Sebab mungkin banyak benda yang soalan contoh daripada saya, tapi sebenarnya ramai juga mungkin yang tak terfikir, tapi benda tu dia nak tahu juga. So sama jugalah dengan soalan-soalan daripada orang lain. So saya rasa pun kaedah tu pun okey sangat. So kita boleh belajar sama-sama. So tu sajalah, just nak clearkan dengan semua orang insya-Allah. Baik Zaid, cuma ada satu perkara lagi Zaid. Semoga jadi kebaikan buat saya, kebaikan buat semualah kan. Macam mana dia dah jadi selebriti ni, nak kongsi nombor telefon ni payah sikit. Jadi macam mana kalau ada soalan-soalan yang bersifat urgent. Bila saya halang benda ni, saya malu dengan Allah Ta'ala. Saya malu. Saya izinkan Zaid kongsi nombor saya. Tetapi benda yang betul-betul kawan-kawan nak tahu, tanya melalui Telegram. Boleh? Okay, baik. Betul. Telegram, hantar, kemudian jangan tunggu. Try call. Boleh faham tak cara dia? Faham. Hantar dekat Telegram. Kemudian try call. Assalamualaikum Ustaz, saya ada hantar kat Telegram. Oh ya, saya dah baca. Okey. Itu dah bagus dah. Tahniah lah. Ya. Oh ada je. Okey, baik. Saya tak perasan. Apa soalan tu? Saya akan tanya macam tu. Okey, soalan macam tu. Okey, bagi saya beberapa ketika untuk saya buat semakan. Untuk saya buat semakan, takut benda tu ada dalam pengetahuan, benda tu tak tepat. Faham tak maksud saya? Saya pun kena berhati-hati juga kan. Sekarang dengan kita sama-sama terjun masuk neraka kan. Kalau korang masuk dulu tak apa kan. Okey, baik. Boleh Zaid Okey, boleh Zaid. Ada saya izinkan kongsi nombor saya, kongsi tetapi melalui kaedah Telegram dan call. Telegram dulu masalah tu dan telefon. Okey, boleh Zaid. Selebihnya
Kalau tak urgent, simpan hari Jumaat untuk kongsi bersama kawan-kawan. Dan tak bersifat peribadi. Yang tak bersifat peribadi, simpan untuk hari Jumaat. Dan tak urgent. Baik. Okay, Zaid. Alright, okay. Ustaz, thank you. So, saya rasa semua orang pun clear lah kot kan. Dengar daripada saya dan juga Ustaz kan. So, itu sajalah Ustaz. Terima kasih banyak untuk ilmu hari ini. Saya harap kami boleh manfaatkanlah apa yang kita belajar hari ini. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Baik. Ustaz. Wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Baik. Baik.